Dengarlah tuan satu cerita, cerita dongeng orang-orang tua. Kisah Tok Nujum yang terus mata, bukannya betul semuanya auta. Kisahnya kunun dibringin rendang, lihat Tok Nujum yang dah terbilang. Dek menilik semua temberang, Ahlil nujum pak belalang. Wahai nujum pak belalang, nujum terangkan jalan. Wahai nujum pak belalang, yang bisa dipilih parang. Walau begitu hatinya jujur, kian lama kian masyhur, hingga Sultan sangat percaya, akhirnya jadi menantu raja. Begitu hatinya jujur, kian lama kian masyhur, hingga Sultan sangat percaya, akhirnya jadi menantu raja. Kacung, aku tu kesian tau tengok Sugalang tu. Tak berhenti-henti dengan kerja. Nasib baik dia mau bekerja. Kalau dia ikut perangai bapak dia tu, dapur tak berasap. Galang, bapak kau mana tak datang? Apalah nak Galang. Ada mak dah mati. Ada bapak pemalas pula. Hei, nasib baik Pak Belalang tak jadi bapak aku. Kalau jadi bapak aku, dia baru. Kalau jadi bapak kau, kenapa? Aku suruh mak aku minta cerai.
Pak, Pak, bangun Pak. Hari dah petang. Kau tidur kacau, pergi main sana lah. Ay, daripada pagi sampai ke malam, tak ada habis membuta lagi Pak. Yalah. Belalang, engkau buatkan bapak secawan kopi, Belalang. Kopi? Kopi mana ada Pak? Dah berapa tahun kita tak minum kopi? Engkau tumbuklah arang-arang dekat dapur tu, Belalang. Kemudian kau bancuh dengan air sejuk. Asal hitam macam kopi, jadilah. Assalamualaikum, Pak Belalang. Waalaikumsalam. Siapa? Oh, Cik Acung dengan Cik Cengkadu. Aduh, apa hajat ni datang kemari? Begini, Pak Belalang. Besok, Tok Pulu nak buka tanah baru. Dia minta banyak orang-orang bekerja. Marilah kita pergi bekerja sama-sama, Pak Belalang. Bolehlah kita dapat hasilnya sikit sebanyak, Pak Belalang. Saya tu bukan tak mau bekerja, Cik Kacung. Tapi badan tu dah naik uzur. Kami tu bukan apa-apa, Pak Belalang. Kami tu kesian lihat si Belalang tu bekerja hari-hari tak berhenti-henti. Kalaulah dia sakit nanti, Pak Belalang juga yang susah. Belalang tu memang degil budaknya, Cik Cengkadu. Berapa kali saya kasih tahu, jangan kerja Belalang, jangan kerja. Dia nak kerja juga. Degil budak tu, hampir tak nak kata apa langsung. Iyalah, kalau si Belalang tu tak kerja, Pak Belalang nak makan apa dua beranak? Hai, Cik Kacung. Sedangkan ulat di dalam batu pun dapat makan. Takkanlah kita di dalam rumah ni tak dapat makan. Entahlah, Pak Belalang. Belalang, buatkan kopi lagi 2 cawan, ha? Kerja pun susah, Cik Kacung. Benar, Pak Belalang. Tambah-tambah pula orang yang malas. Pak, Silakanlah kopi Pak Belalang. Maklumlah, tak pedulah. Jadi Pak Belalang besok tak pergilah. Nampak gayanya tak pergi juga. Minum, kita dah kerja.
kopi apa ni Pak Dalang? Tam sajalah. Terima kasihlah Pak Galang. Sungguh sedap kopi Pak Galang ni. Biarlah saya minta diri dulu lah. Balik? Ya. Tinggallah. Baiklah. Cik Kacung. Lain kali kalau teringin nak minum kopi sama Pak Belalang, datanglah kemari. Terima kasihlah. Ini kali aja lah. Makcik, ada tak kerja papa? Belalang boleh tolongkan. Baik nak. Kalau nak kerja, tolonglah cucikan perut belakang makcik ini nak. Baik makcik. beras ya nak ya, untuk upah penat bekerja ya. Yang ini tebu buat makan di tengah jalan ya nak ya. Terima kasih Makcik, terima kasih Baik Pakcik. nak, baik. Saya belalang pulang dulu ya. Baik nak. Ya ni. Kecil dah pandai cari kerja. Hei, kamilah penyamun di dalam negeri. Kami penyamun di dalam ini negeri, kerja merompak, menciluk dan mencuri. Tidak memilih mas intan kerbau sabi, asal yang boleh ku bawa lari. Kami penyamun, penyamun. La 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 la. Hei, kamilah penyamun di dalam negeri. Kami penyamun cukup berilmu kebal, pasal mencuri terkenal paling handal. Ayam dan itik semua kami bedal, siapa melawan ku tunjal, kami penyamun, penyamun. Di sini sudah jauh daripada manusia. Sekarang kita bagi. Mari. Hei, kambing jangan lari ya.
Satu untuk kau. Satu untuk aku. Dua untuk engkau. Dua untuk aku. Adil? Adil. Bagus. Mari balik. Hai? Kenapa aku punya dua-dua kecil-kecil? Kau punya dua-dua besar-besar? Tak adil. Kau tipu. Mari aku bagikan. Nah, ambil. Satu untuk kau. Satu untuk aku. Dua untuk kau. Ya. Dua untuk aku. Nah, Mari kita pulang. mari. Hai? Kenapa aku punya dua-dua kecil-kecil juga? Kau punya dua-dua besar-besar? Mana aku tahu bukan aku yang bagi. Ini tak adil. Aku tipu. Kau tipu tak tipu, aku peduli apa sama kau. Aku tipu pun kau tak percaya ya? Percaya tak percaya, aku peduli apa. Wah. Hai? Aku pusing belakang, kau pukul aku. Siapa yang pukul kau ni? Tadi kedebuk tu. Kau ni dah merepek sekali aku bagi bersememe bulu hidung. Hai? Kau fu sama aku pula. Ada-ada. Hai? Macam tangan kau boleh pukul aku ni. Bila aku pukul kau? Gedebak-gedebuk tadi apa? Gila ke? Apa? Kau nak kena? Sekali aku bagi. Hai manusia, aku anak jin. Aku mau makan darah. Alah, tolong Haji. Janganlah makan aku. Aku kurus, darahku sikit. Dia darah banyak, makanlah dia. Siapa bilang aku darah banyak? Alah Jin, mari kalau kau tak percaya kau datang timbang darah aku Jin. Hai, alah, alah. La 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 la. Kamilah penyamun di dalam negeri. Kami penyamun di dalam ini negeri. Kerja merompak, mencilok dan mencuri. Tidak memilih mesin dan terbang sapi. Asal yang boleh ku bawa lari. Kami penyamun, penyamun. Di mana engkau pergi curi lembu dan kambing ni, Belalang? Belalang bukan curi, Pak. Tak curi yang macam ada kat sini. Tadi, waktu Belalang nak balik, Belalang jumpa dua penyamun, dia tengah bagi-bagi lembu. Belalang pekik dari atas pokok, gini macam, Pak. Hei manusia, aku anak jin, aku mau makan darah. Sekali dia cabut, Pak. Andai juga engkau buat balik balak ke rumah ni, ya Belalang. Sudah, pergi hantar kambing dengan lembu ni kepada tuan dia. Nak kasih dengan siapa, Pak? Kita mana tahu tuannya. Tak ya juga. Tapi apa yang kita nak buat dengan lembu dan kambing ni, Belalang? Begini, Pak. Belalang ambil lembu-lembu ni, Belalang sembunyi dekat belakang. Lepas tu, Belalang main dekat rumah Tok Penghulu. Orang yang hilang lembu mesti bilang sama Tok Penghulu. Kalau Tok Penghulu tanya sama Belalang, Belalang suruh tanya dengan Bapak. Bikin apa? Kalau ni Bapak ni ada nujum lah. Makin berat balak, ya Belalang. Jangan takut, Pak. Kita bukan curi. Kita nak kasih balik dengan tuannya. Ya tak ya juga ya. Kau pergi sembunyi, Belalang. Tok Penghulu! Tok Penghulu! Ah, Buntan, Jambul, kenapa kau datang ramai-ramai ni? Hamba ni nak mengadu hal pada Datuk. Lembu hamba hilang 2 ekor tu. Kambing hamba pun hilang 2 ekor tu. Macam mana boleh jadi hilang? Waktu hamba bawa lembu hamba singgah sekejap di belukar tu. Apa yang tu belukar? Hamba pergi melepas tu. Melepas apa? Melepas bam tu. Kau ni tak padan dengan badan. Sesudah itu, apabila hamba naik ke atas, hamba lihat lembu hamba hilang 2 ekor tu. Heran ya. Kalau nak hilang itu 2 ekor. Tak ada, Tok.
Mana nak cari ni? Tok, kalau Tok nak tahu di mana ada kambing yang hilang tu, lebih baik Tok tanya dengan bapak saya, Tok. Buat apa nak tanya dengan bapak kau? Bapak Pelala pandai, Tok. Dia pandai telik. Dia ahli nujum, Tok. Dia ahli nujum, dia pandai menilai. Ya. Bagus. Buntal, Jambul, mari ikut aku. Baik, kita pergi ke rumah Pak Belalang. Mari. Waalaikumsalam, Tok Mulu, sila naik ke atas. Tapi jangan rame-rame, roboh rumah hamba. Baiklah, Pak Belalang. Buntal, Jambul, mari naik. Yang lain tunggu di bawah dulu ya. Mari, Buntal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Silakan dulu. Kami datang kemari ini, Pak Belalang, ada hajar. Tak apa diceritakan, Tok Mulu. Hamba dah tahu semuanya. Dah tahu? Ya, pasal kehilangan bukan? Ya. Kehilangan kambing. Betul. Dengan lembu. Dari mana Pak Belalang tahu? Maklumlah, ahli nujum. Ya, ahli nujum ya. Pak Belalang, ya. Boleh tak tolong tilik sama ada dapat balik lembu dengan kambing tu? Tidak. Kalau nak tilik boleh juga, Tok Mulu. Belalang? Ya, Pak. Bawa segeluk air. Periuk apa ni, Pak Belalang? Ini bukan periuk, Tok Mulu. Ini geluk jampi. Oh, geluk jampi. Hai. Coba lihat, Tok Mulu. Nampak bayang-bayang tak? Lembu 2 ekor, kambing 2 ekor. Cuba lihat baik-baik. Itu. Tak nampak apa-apa pun, Pak Belalang. Di dalam amalan hamba, jikalau siapa tak dapat melihat bayang-bayang di dalam geluk jampi ini, orang itu anak di luar nikah. Iya. Hamba nampak. Itu dia 2 ekor lembu, 2 ekor kambing. Dia tengah berjoget-joget. Buntal, Jambul, kau tengok. Itu lembu kau. Itu kambing kau. Dia tengah berjoget-joget. Kau tengok betul-betul. Tengok betul-betul. Nampak tak nampak? Tengok. Siapa tak nampak, dia anak di luar ni. Nampak tu cantiknya kambing tu berjoget ya. Ya, nampak tu. Tapi di mana tempatnya tu? Betul juga ya. Pak Belalang, di mana tempat ni? Ya tak, ya juga ya. Geluk jampi ni kecil sangat. Besar kita boleh nampak ya. Ya. Hamba pun tak faham tempat ni, Tok Mulu. Nanti hamba tanya Belalang. Belalang? Ya, Pak. Mari kejap. Cuba kau tengok-tengokkan di mana tempat ni, Belalang. Oh, ini tak jauh, Pak. Dekat belakang rumah tu saja. Oh, rumah yang belakang tu. Oh, patutlah bumbungnya nampak tu. Ya. Di mana lembu pakcik nak? Lembu pakcik ada bawah pokok beringin. Wah, pokok beringin. Itu rupanya yang rindang tu pokok beringin. Buntal, kau pergi ambil lembu kau. Rupanya bawah pokok beringin. Baik, Tok. Kambing pakcik ada kat mana nak? Kambing pakcik ada bawah jembatan. Bawah jembatan. Oh, yang begitu tu rupanya jembatan lah, Pak Belalang. Jambul, kambing kau bawah jembatan. Pergi ambil. Pergi ambil ya. Oh, jembatan rupanya yang begitu tu ya. Pak Belalang, cuba tolong tengok siapa dia pencurinya. Jadi senang kita menangkap dia. Nak tengok pencurinya? Ya. Hai. Itu dia bayang-bayang. Mengapa, Pak Belalang?
Pak pencuri ini potongan dia macam tok penghulu. Macam hamba. Misalnya pun ada. Itu tak heran Pak Belalang. Jikalau dalam dunia ni kebanyakan landuk dua serupa. Dapat balik lembu kau yang muntal? Ya, tu. Kau berdua dengar sini. Berkeras dia, setengah koni beras satu orang. 2 helai ikan sarung, 2 helai baju. Ngerti? Ngerti tak? Aduh. Cukup kerasnya tu Pak Belalang. Alhamdulillah. Kalau begitu hamba mengucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Pak Belalang. Baiklah. Hamba nak balik dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hamba balik ya Pak Belalang. Mari kita balik. Buntal, kau halau lembu kau coba. Marang Prabu Punden parang keper. Macam cermin. Macam kau tengok aku. Macam raja tak? Iya dah, macam raja pakau. Aku ambil ini. Kau tengok ini. Kau tengok ini. Aku ambil ini. Aku ambil ini.
Kau tengok ni, kau tengok ni, aku ambil ni. Aku ambil ni. Kau tengok ini, aku ambil ni. Kau tengok ni. Kau tengok ni, aku ambil ni. Wah, bukan main banyak kau ambil. Aku asyik tengok saja. Sudah, ini semua aku tak mahu. Kau nak ambil apa? Shh. Kau ambil ini, aku ambil ini. Jalan, kau tengok ini, aku ambil ini. Jalan. Sekarang sudah sampai. Mari kita bagikan uang ini sama rata. Sama rata. Jadi kalau itu biar aku yang kira. Boleh. Satu untuk kau. Satu aku. Dua. Kau. Dua. Aku. Tiga. Kau. Tiga. Aku. Empat. Kau. Empat. Untuk aku. Ini macam kira berapa lama mau habis. Pegang. Aku kira. Satu untuk kau. Satu untuk aku. Dua untuk kau. Dua untuk aku. Tiga untuk kau. Tiga untuk aku. Lepas tiga berapa? Entam sajalah. Entam sajalah untuk kau. Entam sajalah untuk aku. Lepas entam sajalah. Betul lah. Betul dah untuk kau. Betul dah untuk aku. Dalam dunia mana ada huruf bedal dah? Dalam dunia mana ada huruf bedal dah untuk kau? Dalam dunia mana ada huruf bedal dah untuk aku? Apa dah? Apa dah untuk kau? Apa dah untuk aku? Ini. Untuk kau. Ini untuk aku. Kau nak mampus je? Engkau nak mampus ya untuk kau. Engkau nak mampus ya untuk aku. Kepala otak kau. Kepala otak kau untuk kau. Kepala otak aku untuk aku. Aku pasti sekarang. Aku bagi kadang untuk kau. Aku bagi kadang untuk aku. Untuk kau. Untuk aku. Apa gunanya Mika sekalian mengawal istana Beda? Jikalau Mika sekalian tidak tahu kemana perginya harta Beda. Mahkota kebesaran Beda, kalung pusaka Ananda Beda. Jawab, wahai kamu sekalian penggawal. Ampun, Tuan. Dalam pagi ini semuanya melalaikan, Tuan. Tetapi Pakcik Datin bawa penyambut itu menggunakan pukau, Tuan. Pukau? Bodoh. Apa Mika sekalian tidak malu? Mika sekalian mempunyai meriam, tombak, lembing dan keris. Apa Mika sekalian tak dapat menewaskan penyambut itu dengan hanya memakai senjata pukau? Ampun, Tuanku. Pukau bukanlah senjata seperti keris dan lembing, Tuanku. Tetapi pukau adalah ilmu sihir yang boleh membuat semua orang terlena apabila terkenanya, Tuanku. Oh, Beta pikir pukau tu panjang-panjang macam pistol. Bukan, ya? Ananda Beta, Tuku Puteri Si Bujur Sirih. Janganlah Ananda menangis. Ayanda berjanji Anda akan balikkan kalung pusaka yang hilang. Ananda Tuku perbaiki. Bawalah buka Ananda masuk mereka. Belum bisa, Kanda. Sila cahaya mata. Datuk Perdana Menteri, Tuanku, titirkan salam seluruh negeri. Beritahu sekalian hamba rakyat. Barang sesiapa mendapat harta benda Beta kembali, mereka itu Beta beri kurnia. Menunjukkan perintah, Tuanku. Pak. Mengembalikan mahkota kebesaran baginda, kalung pusaka Tuan Puteri Si Bujur Sirih,
orang itulah yang akan mendapat sebesar-besar kurnia dari Duli Yang Maha Mulia Baginda Sultan Saharul Nizam. Pak Belalang! Oi, Pak Belalang! Pak Belalang! Buka pintu. Pak Belalang! Ada apa, Tok? Belalang! Kejutkan bapak kau. Cepat, bilangkan Tok Penghulu datang. Baik, Tok. Pak. Pak. Kacau kopi tidur lah kena Belalang. Tok Penghulu datang. Tok Penghulu datang. Kau bilang bapak tak ada di rumah lah. Tok, bapak saya cakap dia tak ada di rumah. Hah? Bapak kau cakap dia tak di rumah? Kalau dia tak di rumah, bagaimana dia cakap? Dia ada, Tok. Dia sudah bilang dia tak ada. Sudahlah, Belalang. Buka pintu ni. Biar Datuk sendiri gerakkan dia. Pak Belalang. Oi, Pak Belalang. Jom kau Belalang pergi tidurlah sana. Kau bilang kat Tok Penghulu aku tak ada di rumah lah. Pak Belalang. Pak Belalang. Apa ni kacau? Bangunlah. Tok Penghulu. Ya. Apa khabar? Belum tidur lagi? Belum. Hamba ni datang ada hajat, Pak Belalang. Tak payah diceritakan, Tok Penghulu. Hamba dah tahu semuanya. Baguslah. Kalau Pak Belalang dah tahu, marilah kita pergi. Mana? Ke Istana Sultan. Buat apa ke istana tu? Pak Belalang ni dah garu cendana pula. Dah tahu nak bertanya pula. Nanti Pak Belalang dapat kurnia daripada Sultan. Hamba pun dapat nama yang baik. Mari. Mana baju? Mana baju? Pakailah baju. Mari. Nak ke mana tu? Ke Istana Sultan. Istana tak boleh masuk malam-malam. Oh, ini titah Sultan. Tak ada siapa boleh melarang. Mari. Besok pagi tak boleh tu. Sekarang juga, Mai. Adindaku permaisuri. Kiralah Adindaku masuk berada. Tak apalah, Kanda. Biar Adinda menunggu bersama-sama di sini. Datuk Perdana Menteri. Tuanku, agaknya bolehkah beta dapat kembali mahkota beta yang hilang itu? Ampun tuanku, ribu-ribu ampun. Dengan berkat daulat tuanku, insya Allah Tuhan tidak akan mensia-siakan. Ampun tuanku, beribu-ribu ampun. Datuk Penghulu hujung jembatan dengan seorang. 5 hari? Tuanku, maksud Pak Belalang 5 hari itu ialah 5 tahun. Lama ke, ya? Pak Belalang, bolehkah dapat harta benda beta yang hilang? Patut tak tahu, tuanku. Tak tahu? Mika ni berjumpa apa? Ampun, tuanku. Pak Belalang katakan tak tahu tu sebab dia belum tengok lagi dalam air, tuanku. Jikalau dia dah tengok dalam air, barulah dia tahu. Oh. Jampi. Jampi yang macam mana tu? Jampi macam hari itu. Itu dia. Itu dia. Tu. Jampinya belabel itu. Tapi dah nampak tu dalam air. Tuanku, tengok. Harta tuanku tu dia. Tampak terselit di celah bukit, tuanku. Celah bukit? Ya, tuanku. Itu dia, tuanku. Terselit di celah bukit tu, tuanku. Ada satu pun kita tak nampak. Adinda mana nampak, tuanku? Takkan, Datuk. Tak ada. Ampun, tuanku. Mengikut amalan Pak Belalang,
siapa-siapa tak nampak bayangan di dalam air ni, dia nak di luar nikah, tuan. Beta nampak. Beta tak nampak, tuan. Beta nampak. Beta nampak. Bukan di celah bukit, di celah gunung. Ya, di celah gunung. Tapi di mana? Ya, tak iya. Pak Belalang, gunung ni di mana? Di dalam renungan Fatih, dia suruh minta tempoh, tuan. Berapa hari? 7 hari, tuan. 7 hari? Mampu! Pak Belalang, beta beri tempoh sampai besok pagi. Jikalau tak dapat harta-harta benda beta yang hilang, beta hukum pancuk. Dan Mika, Tok Pengulu Hujung Jambatan, dihukum penjara seumur hidup. Penjara? Apa punya batu ni? Kenapa, Pak? Ini semuanya engkau punya pasal, Belalang. Engkau suruh bapak dari Tok Nujum, sekarang Sultan dah percaya. Besok kalau bapak tak dapat harta Sultan, kepala bapak kena potong, Belalang. Ni, Pak. Bapak ni nak pergi ke mana? Mana? Sembunyilah di mana-mana. Belalang ikut, Pak. Jangan. Nanti Sultan fikir kita cabut. Kalau Sultan tanya, Engkau tak lah apa-apa pun, Belalang. kalau Bapak nak pergi sembunyi, lebih baik Bapak pergi di Bukit Tunggal. Di sana ada satu gua. Lagipun di sana tak banyak orang lalu lalang. Nanti kalau waktu makan, Belalang akan hantar makannya. Pak. Bukit Tunggal ya? Ya tak ya juga ya. Kau jangan lupa hantar makan tau. Baik, Pak. Nanti bapak ke bulu pula. Jangan lupa hantar makan ya. 243 untuk kau, 243 untuk aku, 244 untuk kau, 244 untuk aku, 245 untuk kau, 245 untuk aku. Yes, kau pengilat. Kau pula pengilat. Kau punya tinggi macam gunung, aku punya rendah macam bukit. Kan sama. Kau punya pun 245, aku punya pun 245. Yes, kau pengilat. Aku kira. Hailah badan. Matilah kau badan. Besok pagi akan bercerailah badan dengan nyawa. Hailah nyawa. Siapa sebut nama kita? Entahlah, barangkali penunggu gua. Besok pagi Sultan akan menjatuhkan hukuman pancung. Ampunkan kami, penunggu gua. Ampunkan kami, penunggu gua. Ampunkan kami, penunggu gua. Ampunkan kami, gua. Ampunkan kami, gua. Ampunkan kami. Ampunkan kami, penunggu gua. Ampunkan kami, penunggu gua. Ampunkan kami, penunggu gua. Wahai cucuku, tidak mengapa. Aku akan ampunkan kamu berdua. Namamu siapa? Badan. Namamu? Nyawa. Hailah badan. Hailah nyawa. Lebih baik engkau lari dari sini. Aku berjanji Sultan tidak akan mengapa-ngapakan di kau berdua. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.
Cip. Siapalah sangka jemput tak jadi nangka. Nujum tak belalang, tuk nujum lah temberang. Alalala, alalala, alalala. Hei Belang, mana bapak kau? Bapak pergi makan kenduri, Pakcik. Kenduri apa pagi-pagi ni? Sudah, kau jangan alta sama kami. Kami tahu bapak kau sudah cabut. Mari, ikut kami, Sultan nak jumpa. Apa yang mereka tengok-tengok tu? Bawa sini. Ampun, Tuanku boleh suruh ampun. Pakai belalang masuk menghadap. Lalang Kemana bapak mereka pergi? Bapak Patik pergi betapa, Tuanku? Apa? Jauhkah dekat? Kalau jalan kaki memang jauh, Tuanku. Tetapi kalau naik kereta, sekejap ada sampai, Tuanku. Hish! Mereka permain-mainkan beta, ya? Ingat, Datuk Perdana Menteri, Tuanku, di mana Gunung Selirama tu? Entahlah, Patik pun baru dengar, Tuanku. Lalang, ingat baik-baik. Jangan sampai beta ikat Mika macam Datuk Ngulu. Gunung Selirama tu di mana? Kat negeri Jepun, Tuanku. Negeri Jepun? Bagaimana begitu cepat bapak Mika pergi? Sebab ilmu gaib, Tuanku. Ilmu gaib? Inang, nampaknya kalung pusaka beta yang hilang itu takkan dapat kembali, Inang. Bersabarlah, Tuan Putri. Insya Allah, kalung pusaka Tuan Putri akan dapat kembali. Inang, bawalah beta ke bilik beta, Inang. Silakan, Tuan Putri. Lalang, makanan ini untuk siapa? Untuk jin, Tuanku. Jin? Jin mana? Jirapa, Tuanku. Cik! Memang Mika keturunan pempuk. Bapak Mika pempuk, Mika pun pempuk. Mika akan dihukum. Sabar. Janganlah tuanku mengapa-apakan kepada anak Patik Lalang. Sebenarnya bukanlah Patik lari bersembunyikan diri, Tuan. Tapi Patik adalah manusia yang memegang teguh kepada janji. Patik janji hari ini, Patik datang hari ini. Ampun, Tuan. Bagaimana harta benda beta yang hilang tu? Sebenarnya harta benda tuanku tidak hilang. Tapi telah disembunyikan oleh jin, Tuan. Jin? Jin yang mana pula? Jin miskin, Tuan. Rupanya banyak jin dalam dunia ini. Ada yang lapar, ada yang miskin. Baiklah, di mana harta benda beta sekarang? Harta benda tuanku yang hilang sekarang sedang berada di dalam sebuah gua di Bukit Tunggal, Tuan. Tapi untuk mengambil kembali harta tuanku yang hilang itu, mestilah menggunakan dua syarat. Dua syarat? Baiklah, apa syaratnya? Pertama, tuanku boleh pergi seberapa banyak orang yang tuanku suka. Tetapi, hanya 4 orang saja yang diizinkan masuk ke dalam gua Bukit Tunggal, tuanku. Yakni, tuanku sendiri, boleh. Tuanku Permaisuri, boleh. Datuk Perdana Menteri,
Dan tuanku, syarat yang kedua, tuanku. Apabila tuanku masuk ke dalam gua Bukit Tunggal, tidak dibenarkan siapapun berdiri tegak. Mestilah merangkak berterus-terusan. Andai kata salah seorang melanggar perintah Ahlil Nujum, pendek umur, tuan. Datuk Perdana Menteri, tuanku, nampaknya Pak Belalang jadi sopan hari ini. Kita terpaksa turun. Ini soal mahkota, tuanku. Tak juga ya. Baiklah Pak Belalang, beta menyunjung perintah. Dengan segala hormat dipersilakan, tuan. Datuk Perdana Menteri, tuanku, siapkan kenderaan beta berangkat. Menunjuk perintah, tuan. Agaknya inilah guanya, ya. Benar, tuanku. Inilah guanya. Mari kita masuk. Tapi ingat pesanan Pak Belalang. Silakan. Datuk ikut beta masuk. Datuk masuk dulu. Hari Datukku Permaisuri, sila masuk ikut Datuk Menteri. Ananda Tuan Puteri, ikut Bunda Permaisuri. Apa mereka ketawa? Pada belakang, bodoh! Sepik, ini kau masuk dulu. Tak boleh bangun. Kita tak ada. Pak Belalang seorang ahli lujur yang bijaksana. Datuk Menteri. Tuanku, silakan satu upacara yang besar-besaran. Beta hendak tabalkan Pak Belalang sebagai ahli lujum negara. Menjunjung perintah, tuanku. Beta boleh bangun tak? Pendek umur, tuan. Tak. Payung akan dipang payung, payung sutera nak raja muda. Allah tolong Encik Abang tolong, janganlah marah pada Adina. Daun
bercabanglah cabang, tempat temasya semut kerengga hatiku rindu. Oh, kepadalah abang menunggu masa serumah tangga. Hoi, payunglah payung, ketipang payung, payung sutera nak raja muda. Yang mana satu Pak Belalang? Orangnya tua kah atau muda kah? Orangnya tua, Tuan Putri. Dah kerepot pun. Janggutnya panjang sampai ke lutut. Kalau dengan Tuan Putri, memang tak layak. Tapi kalau dengan Patih, macam pinang dibelah dua, Tuan Putri. Hoi, datanglah padi si batang pinang, pohonlah lada buahnya jarak kalaulah sudi. Oh, hoi, lekaslah di pinang, sebelah indah diambil orang. Hoi, payunglah payung, ketipang payung, payung sutera nak raja muda. Alah, tolonglah tolong, Cik Abang tolong. Alah marah pada Adinda. Batanglah padi aku lurutkan kalaulah sudah. Oh, hei kepunyaan abang, ke laut api aku turutkan. Hoi, payunglah payung, ketipang payung, payung sutera nak raja muda. Alah, tolonglah tolong, Cik Abang tolong. Janganlah marah pada dia. Penabalan ahli negara akan dirasmikan. Di atas nama kerajaan Beringin Rendang, PT Sultan Syahrul Nizam Ibni Almarhum Sultan Malik Shah, saya pada ini hari mengelarkan Pak Belalang sebagai ahli lujum negara. Belalang. Mari kejap. Belalang. Sekarang engkau pergi cari seberapa banyak orang miskin ya. Bapak hendak pastikan. Pilih. Duli Yang Maha Mulia Baginda Sultan Syahrul Nizam masuk ke balai penghadapan. Daulat Tuan Guru. Datuk Perdana Menteri dimulaikan sekarang.
sahabat-sahabatku, penghulu-penghulu di negara Beringin Rindang. Sebagaimana biasa, pada tiap-tiap satu purnama, kita selalu membincangkan soal kampung masing-masing. Dari itu, sampaikanlah aduan masing-masing agar senang dipertimbangkan. Sekarang kita mulaikan dengan Datuk Penghulu Kampung Pucuk Kelompang. Ampun tuanku, keadaan kampung Patik adalah aman dan sentosa tuanku. Bagus. Ampun tuanku, keadaan kampung Patik pun tidak ada kurang apa-apa. Bagus. Ampun tuanku, keadaan kampung Patik tidak menyenangkan sedikit tuanku. Sebab Banyak padi-padi dibinasakan oleh tikus tuanku. tikus, Tuanku Putri, Tuanku, Antara racun tikus dengan seberapa tigra? menjunjung perintah Tuanku. Ampun tuanku, beribu-ribu ampun. Dengan tak semena-mena Tuan Putri jatuh kering tuanku. Hah? Kering? Utusan, kita alun negara mengadap. Inang, mengapa kedudukan anda beta jadi begini? Patik kurang periksa tuanku. Tadi masa Patik menyisir-nyisirkan rambut Tuan Putri, tiba-tiba Tuan Putri jatuh pengsan, tak sadarkan diri tuanku. Jangan-jangan anda beta tersampuk tak? Rupanya Alil Lujum datang. Ampun tuanku. Patik ahli nujum negara masuk menghadap. Alil Lujum, tolong lihatkan penyakit luka anda beta. Tuanku. Ampun tuanku. Penyakit Tuan Putri sangat berbahaya tuanku. Tuan Putri diserang penyakit angau tuanku. Penyakit angau? Penyakit apa tu? Penyakit angau sangat berbahaya tuanku. Barang siapa diserang penyakit angau, pendek kata, makan tak kenyang, tidur tak lena tuanku. Dahsyatnya penyakit tu ya. Dahsyat, dahsyat. Bolehkah Alil Lujum ubatkan? Boleh tuanku, tapi dengan satu syarat. Nak mengubat pun pakai syarat juga. Benar tuanku. Baiklah, apa syaratnya? Syaratnya orang lain tidak boleh berada di dalam bilik ini melainkan Patik dan Tuan Putri. Itu saja tuanku. Kalau lambat keluar, matilah tuanku. Boleh. Adinda, Datuk Menteri. Inang, mari keluar. Yang sebenarnya, beta ini bukannya sakit. Tapi, beta ingin nak melihat wajah Alil Lujum dari dekat. Sebenarnya Patik ini tak cantik Tuan Putri. Tapi manisnya ada. Alil Lujum, mengapakah beta semakin hari semakin tak boleh melupakan wajah Alil Lujum? Itu sangat berbahaya Tuan Putri. Sangat-sangat berbahaya. Tetapi jika Tuan Putri tidak melupakan Patik, senang saja. Bagaimana? Jumpa dengan Tok Kabi. Alil Lujum, Tuan Putri, bolehkah malam ini kita jumpa di mana-mana? malam ini tak boleh Tuan Putri. Karena tidak manis dipandang orang. Jumpa di mana Tuan Putri? Di dalam taman? Di dalam taman. Itu sangat berbahaya Tuan Putri. Karena banyak pengawal berlalu lalang di sana. Pukul berapa Tuan Putri? Pukul 11 malam. Pukul 11 malam. Oh, tak boleh Tuan Putri. Karena pukul 11 malam Patik akan mengubat orang sakit. Tapi tak apalah Tuan Putri, biarlah orang sakit itu mati.
Tuan Putri demam. Panas. Apa yang Tuk Nujum tu buat lama sangat di dalam tu? Barangkali Tuk Nujum tu sedang jampi-jampi, tuanku. Barangkali ayat itu panjang sangat, ya. Ahli Nujum, Tuan. Penyakit Tuan Putri boleh sembuh, Tuan. Asal saja Tuanku mengizinkan Tuan Putri pergi mengambil angin malam ini pukul 11 malam di taman dengan tak boleh ditemani oleh siapapun. Mengapa pukul 11 malam? Sebab angin yang pukul 11 malam sajalah yang boleh menyembuhkan penyakit Tuan Putri, Tuan. Baiklah Ahli Nujum, kita izinkan. Tuan Adinda Permaisuri dan Datuk, sila kita kembali. Sekarang Patik nak minta upah. Upah? Upah apa, Inang? Kalau tak Patik yang kasih jalan, tentulah Tuan Putri tak dapat jumpa dengan Datuk Ahli Nujum. Kalaulah kaca menjadi intan, teranglah malam di taman kenangan. Kalaulah bulan jatuh riba, nikmatlah insan di taman dunia. Sudah ku tenang dan ku pandang, makin ku renung makin sayang. Sudah ku tenung dalam kitab, makin ku renung berdetuk-detab. Walau terjadi sehidup semati, marilah kekanda pujaan hati. Minta pada Tuhan biar panjang umur, jangan mati dulu. Jangan mati dulu, Tuan Putri. Bulan dan bintang menjadi saksi Di malam kenangan berpegangan tangan. Nujum, Tuan Putri, mulai hari ini beta nak tukarkan nama Ahli Nujum. Beta nak panggil Kanda Satria. Bagaimana dengan nama itu? seram bulu rumah pati, Tuan Putri. Kanda Satria, Ya, Dinda Pusmita. sudikah Kanda mengambil Dinda sebagai istri Kanda? Tak boleh, Tuan Putri. Sebab kita berlainan darjat. Apa kata hamba rakyat nanti?
sudah tentu Baginda Sultan akan menerima malu. Dan Fatih juga malu yang paling besar, Tuan Putri. Tapi jika sekiranya Tuan Putri paksa, sumpah Fatih tak malu. Oh, Kanda Satria. Kena loteri, Tuan Putri. Merayap? Kau ni gila ke Belalang? Aku pergi buat ubat orang sakit lah. Malam-malam pun ada orang sakit ke, Pak? Habis kau fikir orang sakit tu siang-siang aja ya? Yang Belalang tahu, orang sakit malam-malam tu orang sakit nak menikah, Pak. Kau ni mana hati kau? Siapa dia? Macam. Pak, rumah kita ni kalau kita bikin dinding, bagus tak, Pak? Tak payah taruh dinding lah Belalang. Macam ini pun dah sudah cukup cantik. Bukan begitu, Pak. Kalau ada dinding, bagus. Dalam boleh tidur sini. Bapak boleh tidur dalam dengan Tuan Putri. Belum apa-apa pun dah tahu Belalang. Dalam pun ahli nudon juga, Pak. Baginda Sultan telah tiba. Anandaku Tuan Putri si bujur sirih, bagaimana penyakit Ananda? Adakah berangsur sembuh? Ya, Ayanda. Penyakit anak anda berangsur sembuh, Ayanda. Syukur, syukur. Sembuh peluka Ananda. Pandai ahli nujum ubat. Benar, Kanda? Ampun tuanku, Datuk Ahli Nujum Negara sedang menunggu di luar. Benarkan ahli nujum negara menghadap? Ampun, Tuan. Patih ahli nujum negara mendatangkan sembah untuk mengobat Tuan Putri, Tuanku. Silakan ahli nujum. Silakan, Dai. Air apa ni? Air jampi, Tuan. Oh. Mohon, Tuan. Sila. Ahli nujum, Tuan Putri. semalam penyakit beta berat sekali. Tapi apabila beta pergi mengambil angin pukul 11 malam, beta rasa kurang sedikit. Bolehkah malam ini beta pergi lagi? Tak boleh selalu-selalu, Tuan Putri. Kalau selalu-selalu, penyakit Tuan Putri akan pindah kepada patihnya. Penyakit tu pandai pula berjangkit, ya? Benar, Tuan. Penyakit ini hanya boleh berjangkit kepada orang yang tak ada isteri, Tuan. Pandai pula penyakit tu berjangkit dengan orang bujang, ya? Tak apalah ahli nujum. Beta tahu Ananda beta sembuh. Berapa banyak nak jampi-jampilah. Adinda Kutuku Permaisuri dan Datuk Perdana Menteri. Marilah kita ke Istana Besar. Persilakan. Datuk-datuk sekalian di negara beringin rendang. Beta menuntut maaf. Oleh kerana semalam tak dapat kita melangsungkan mesyuarat kita. Disebabkan pedukaan anda beta tu si putri si bujur sirih mendapat kekeringan.
Sekarang marilah kita mulai semula mesyuarat yang tersebut. Ampun tuanku. Bagaimana tentang janji-janji tuanku dari hal racun-racun tikus itu tuanku? Racun tikus. Datuk Perdana Menteri, sudahkah Datuk kirimkan racun tikus itu? Belum lagi tuanku. Jangan lupa Datuk kirimkan dengan beberapa tigra. Ampun tuanku beribu ampun. Sebuah patra kepunyaan Baginda Masai sudah masuk ke kuat yang biasa berperang. Bagi menyambut Baginda Masai dengan syarat. Jika mereka datang baik, sambut baik. Benar tuanku. Jikalau kita hendak beradu kekuatan, kita tak tahan tuanku. Tetapi jikalau kita beradu kepandaian, sudah tentu kita menang tuanku. Datuk Penghulu. Datuk. Hamba tak rasa yang mereka itu datang nak menyerang kita, Datuk. Benar juga kata Datuk. Barangkali mereka datang hendak berunding. Kalau begitu, kita terpaksa menyambut mereka dengan baik, Datuk. Itu yang molek, Datuk. Ampun tuanku, beribu-ribu ampun. Patik telah diperintah oleh Duli Yang Maha Mulia Paduka Baginda Sultan Sahrul Nizam untuk menjemput tuanku ke istana. Sila Datuk. Silakan. Silakan. Silakan, Tuan. Beta dan teknisi istana terperanjat menerletupan meriam yang berdas-das tadi. Itulah semboyan menandakan tuanku akan menerima tetamu. Silakan. Terima kasih. Sahabat beta Baginda Masai. Apakah hajat datang berkunjung ke negeri beta ini? Begini tuanku. Beta mendapat kabar tuanku mempunyai seorang ahli nujum yang bijak laksana. Benar. Ini dia ahli nujum beta. Bukankah molek jikalau kita uji kepandaian di antara ahli nujum tuanku dengan ahli nujum beta? Datuk ahli nujum. Tuanku. Pati, tuanku. Boleh. Sangat-sangat boleh. Beta bersetuju. Tetapi dengan apakah pertaruhannya? Kita pertaruhkan negara. Negara? Jikalau beta kalah, negara beta menjadi kepunyaan tuanku. Kalau tuanku kalah, negara tuanku menjadi kepunyaan beta. Baiklah. Apakah soalan-soalannya? Sabar dahulu tuanku, sabar dahulu. Kita mesti membuat surat perjanjian dahulu. Baiklah. Beta bersetuju. Sila sahabat beta Baginda Masai. Silakan. Silakan. Sahabat beta Baginda Masai. Surat perjanjian sudah ditandatangani. Dari itu beta hendak dengar soalan-soalan. Baiklah tuan. Silakan Ismail. Datuk ahli nujum, Pati, tuan. Silakan. Sila Datuk ahli nujum. Ampun tuanku. Pati hendak mengemukakan 4 soalan, tuan.
4 soalan. Yang pertama, Soalan yang pertama, kayu. Sebatang kayu diraut cantik-cantik, Tuan. Bagaimana kita hendak mengetahui yang mana ujungnya, yang mana pangkalnya? baiklah. Soalan yang kedua, 2 ekor anak itik yang baru menetas, Tuan. Bagaimana kita hendak mengetahui yang mana jantannya, yang mana betinanya? baiklah. Soalan yang ketiga, Ada sebuah masalah, Tuanku. 1 banyak, Tuanku. 2 sedikit-sedikit, Tuanku. 3 jarang-jarang, Tuanku. 4 kadang-kadang, Tuanku. Apa dia, Tuanku? baiklah. Soalan yang keempat, yang penghabisan. Di manakah terletaknya kekuatan Datuk Laksmana Hang Tuah? Di kerisnya kah? Atau di tenaganya kah? Itulah saja soalannya, Tuanku. Beta beri tempo 3 hari untuk memikir. 3 hari saja. Baiklah, Gina Masai, beta bersetuju. 1 hari, 2 hari, 3 hari. Kenapa, Pak? Alamak, Belalang. Kali ini kita mati, Belalang. Sultan kita dah naik gila, Belalang. Adakah dia pilawan teka teki pertaruhkan negeri? Dengan siapa, Pak? Dengan Sultan Masai, Belalang. Sultan Masai tanya 4 soalan. Alamak. Apa soalannya, Pak? Engkau jangan tanya apa soalannya, Belalang. Lebih baik engkau pergi di tepi pantai, engkau jumpa perahu siapa-siapa, engkau curi, ya. Kita lari malam ni juga. Baik, Pak. Belalang. Hei, Belalang. Matilah kita kali ini, Belalang. Alamak, jangan lupa makanan, Belalang. Kebulu gitu, Belalang. Datuk Perdana Menteri, Tuanku, tolong sampaikan ucapan terima kasih beta kepada Sultan Sahrul Hizam. Dan ingatkan pada baginda, jangan lupa lagi 3 hari, ya. Patih menjunjung perintah, Tuanku. Selamat tinggal, Datuk. Selamat jalan, Tuanku. Kamu semua tolong tolakkan perahu baginda ini ke air.
Datuk Pengulu. Datuk, bolehkah kita menang? Hamba yakin, Datuk. Kita mesti menang. Mari kita pulang. Ahli Nujum, tuanku, bolehkah kita menang? Hati yakin kita mesti menang, tuanku. Ahli Nujum, tuanku, kita beri 4 soalan kan? Benar, Tuan. Bagaimanakah hendak menjawabnya, Tok Nujum? Tak boleh, tuanku. Soal yang 4 itu rahasia kita, tuanku. Sekurang-kurangnya kita tahu, kan? Sebab pertaruhan ini bukannya kecil, Tok Nujum. Negara yang kita pertaruhkan. Kalau kita kalah, berarti kita kehilangan negara. Bukankah begitu, Datuk Perdana Menteri? Benar, Tuan. Ahli Nujum, ceritakanlah apa yang nak ditakutkan. Di sini semuanya orang kita belakang. Baiklah, tuanku. Patih terangkan satu persatu. Soal yang pertama, soal kayu. Yang mana ujung, yang mana pangkal. Jawabnya. Entahlah, Tuan Putri. Patih pun tak tahu jawabannya. Inang, kalaulah kita kalah, berarti kita kehilangan negara. Jangan khawatir, Tuan Putri. Kanda Satya Tuan Putri sangat bijak. Dia tentu tahu jawabannya. Oleh kerana kamu semua tahu akan jawabnya dengan perintah beta, tidak sesiapa pun dibenarkan mendarat selama 3 hari ini. Nyunjung perintah, tuanku. Silakan. Ahli Nujum, hamba percaya tidak ada sesiapa pun yang boleh membuka rahsia yang kita kemukakan. Benar. Apa yang kau heran tu? Kenapa bawa tukar baju, Pak? Kau ini macam orang tak kenal bapak. Kau dapat bau tak? Bapak, kita jangan lari, Pak. Kita lawan. Jangan lari. Kau nak mampus ke belakang? Tidak, Pak. Dalang tahu semua jawapannya. Pertama, soal kayu. Yang mana hujung, yang mana pangkal. Jawabnya apa? Entahlah. Udah 2 hari beta fikir-fikir. Belum lagi dapat jawabannya. Janganlah khawatir, tuanku. Patih yakin ahli nujum negara kita dapat menjawab. Alhamdulillah, syukur. Agaknya Datuk, bolehkah kita menang? Kita mesti menang, tuanku. Bolehkah kita mulakan sekarang? Boleh, dipersilakan. Datuk Ahli Nujum. Tuan. Wahai ahli nujum di negara beringin rendang. Di dalam tangan hamba ada sebatang kayu. Nah, sekarang tolong tunjukkan yang mana ujung, yang mana pangkalnya. Minta pada hamba. Terima kasih Ahli Nujum. Silakan ahli nujum. Jikalau Ahli Nujum mau mengetahui yang mana hujung dan yang mana pangkal, yang timbul itulah hujung dan yang tenggelam itulah pangkal. Sebabnya, tiap-tiap yang hujung adalah lebih ringan daripada yang pangkal.
Itulah jawapannya. Baginda Sultan Syahrul Nizam. Begitu? Betul, Baginda Masai? Benar, tuanku. Betul. Kita beroleh kemenangan yang pertama. Ahli nujum. Tuan. Sekarang soalan yang kedua. Baik, tuan. Ini dia. 2 ekor anak itik yang baru menetas. Seekor jantan, seekor betina. Kalau nujum bijak laksana, coba teka yang mana jantan, yang mana betinanya. Ini senang saja. Jikalau ahli nujum mau mengetahui yang mana jantan, yang mana betina, yang belakang itulah jantan dan yang depan itulah betina. Sebabnya, Sudah menjadi lumrah dunia. Baiklah ahli nujum. Kalau si jantan berjumpa dengan si betina, apa dibuatnya? kejarnya lah. Siapa yang mengejar? Si jantan. Kalau begitu, yang belakang itulah itik jantan. Aduh, Itulah jawabannya, Tuan. Begitu, ahli nujum. Betul, Baginda Masai? Betul, tuanku. Kita beroleh kemenangan yang kedua. Baginda Masai. Beta suka dengar soalan yang ketiga. Ahli nujum, Tuan. soalan yang ketiga. Baiklah, tuan. Ada sebuah masalah. Satu, banyak-banyak. Dua, sedikit-sedikit. Tiga, jarang-jarang. Empat, kadang-kadang. Apa itu? Kawin. Kawin, buktikan. Satu, banyak. Artinya, orang yang kawin satu memang banyak di dalam dunia ini. Dua, sedikit-sedikit. Artinya, orang yang kawin dua, sedikit bilangannya daripada orang yang kawin satu. Tiga, jarang-jarang. Artinya, orang yang kawin tiga, jarang-jarang yang kita dengar. Empat, kadang-kadang. Artinya, orang yang kawin empat, kadang-kadang baru kita dengar sekali. Itulah jawabannya, tuanku. Begitu, ahli nujum? Benar, tuanku. Bagaimana Baginda Masai? Betul atau tidak? Betul, tuanku. Kita beroleh kemenangan yang ketiga kali. Tuanku Baginda Masai, beta sudah beroleh kemenangan 3 kali. Sekarang beta suka dengar soalan yang penghabisan. Datuk ahli nujum, beta suka dengar soalan yakni yang penghabisan. Di mana terletaknya kekuatan Datuk Laksmana Hang Tuah? Di kerisnya kah? Di tenaganya kah? Kekuatan Datuk Laksmana Hang Tuah bukanlah terletak di kerisnya ataupun di tenaganya. Di mana terletaknya? Kekuatan Datuk Laksmana Hang Tuah adalah terletak di atas huruf Ta. Huruf Ta? Benar. Buktikan. Oleh sebabkan huruf Ta lah yang menguatkan ejaan Tuah. Ta, waw, alif, ha. Tuah. Coba huruf Ta digantikan dengan huruf Ba. Wah, Datuk kenal pada Hang Tuah? tak kenal. Ahli
Nujum, kena masak. Sudah terang beta beroleh kemenangan. Sabar dahulu tuanku. Walaupun soalan itu betul jawabnya, tetapi beta tidak berpuas hati. Dari itu biarlah beta sendiri menyoal lagi satu soalan, tuanku. Tak boleh. Tuanku membuat perjanjian hanya 4 soalan saja. Tetapi pertaruhan beta bukannya kecil. Boleh jadi ahli nujum beta bermufakat dengan Miko untuk menjahanamkan beta. Baiklah. Ahli nujum negara, tuanku. Jangan takut lawan. Tapi tuanku, jangan takut lawan. Beda masai, tuanku. Sekarang kamu kekal. Baiklah. Kali ini, kalau beta kalah, beta berpuas hati. Jikalau Mika seorang ahli nujum yang terus mata, apakah yang ada di genggaman beta? Jawab. Ahli nujum, jawab. Jawab, ahli nujum. Jawab. Lalang! Lalang! Ayolah, Lalang. Itulah. Aku bilang jangan lawan. Engkau suruh lawan. Engkau memang degil lah, Lalang. Hah? Begini Masai. Begini Masai. Kenapa tuanku? Kenapa? Jawabannya betul, tuanku belalang. Mananya? Mananya? Ini itu. Belalang. Ahli nujum. Betul belalang. Belalang kan belalang. Patih tahu belalang. Ya, pandai. Ayolah, belalang. Siapa kau? Kami mau berjumpa dengan Baginda Sultan. Tapi siapa kau? Sultan punya abang ipar dah. Hah? Ampun tuanku, di luar ada 2 orang nak berjumpa tuanku. Tidak ada beta. Siapa dia? Abang ipar tuanku. Abang ipar beta. Datuk Perdana Menteri? Tuanku. Bila beta kawin? Baiklah. Silakan duduk. Apakah hajat kamu berdua kemari? Ampun tuan. Patih berdua berhajat nak menolong tuan. Menolong beta? Benar tuanku. Untuk mengembalikan negara tuanku yang sudah hilang. Bagaimana? Jikalau boleh, janganlah ikutlah saja Patih berdua. Baiklah. Datuk-datuk sekalian, mari kau mereka. Silakan. Ampun tuan. Inilah yang dinamakan Gua Bukit Tunggal tuan. Patih harap siapa-siapa pun jangan pergi kemana-mana. Tunggulah sehingga Patih berdua kembali tuan. Mohon tuan. Datuk Perdana Menteri. Tuan, mungkinkah ini perangkap? Tidak tuan. Patih rasa mereka berdua benar-benar nak menolong kita. Baiklah.
Mari kita sama-sama menunggu, Tuan. Tuanku, duduk. Apakah artinya kamu berdua datang kemari membawa seorang perempuan? Ampun tuanku. Jikalau tuanku mau tahu, yang inilah Tuan Putri Si Bujur Sirih, anak kepada Baginda Sultan Sahrul Nizam. Oh. Beta tak sangka Baginda Sultan Sahrul Nizam mempunyai seorang putri yang cantik jelita. Tapi apa yang harus mesti kita buat? Ampun tuanku, kita simpan saja Tuan Putri di sini sehingga Sultan Sahrul Nizam mengeluarkan perintah. Barang siapa dapat mengembalikan Tuan Putri, orang itu tentu dia akan penuhi segala permintaannya. Nah, di sanalah tuanku dapat menuntut negara tuanku yang sudah hilang itu. Dan mengambil posisi menjadi permaisuri Beta. Bodoh! Mika semua bodoh. Bagaimana yang Mika sekalian menjaga istana Beta, sehingga Mika tidak tahu kemana perginya Ananda Beta. Hah? Datuk Perdana Menteri, Peterkan Canang, beritahu sekalian hamba rakyat. Barang siapa dapat mengembalikan kedudukan Ananda Beta Tuan Putri Bujur Sirih, Beta penuhi kemauannya. Sabar, Tuan. Sekarang kerajaan kita sudah mempunyai ahli nujum negara. Bukankah mulik jikalau tuanku titahkan dia menelek? Titahkan ahli nujum negara menghadap. Patut menjunjung perintah, Tuan. Jangan sentuh tubuh Beta. Janganlah Tuan Putri menjual mahal. Beta pun mempunyai darah yang saraf dengan Tuan Putri. Nah, apabila Beta dapat kembali negeri Beta yang telah hilang, Beta akan jadikan Tuan Putri sebagai permaisuri Beta. Beta lebih suka mati daripada menjadi istri tuanku. Oh, Tuan Putri tidak akan mati selagi Beta masih hidup. Marilah, Tuan. Mari. Dah lembut kan? Ahli nujum, jika Mika tak dapat mengembalikan putri Beta, Mika dihukum patut. Hei, apa yang Mika tinggi-tinggi itu? Carikan kewajiban lengkap. Mari, Datuk Putri. Mari kita. Oh, rupanya Baginda Masai yang membuat angkat. Wahai air hikmat ujung Pak Lalang, bersama-sama siapakah Baginda Masai bersembunyi?
resminya tuanku. Ya. Wahai air hikmat 74 belalang, siapa gerangan yang menggunakan pukau sehingga ia dapat mencuri anak dan beta? Hai? Datuk Perdana Menteri, tuanku. Mari kita ambil kembali anak dan beta. Tapi di manakah tempatnya, tuanku? Ya tak boleh juga. Masih di mana? Di manakah tempatnya, Datuk? Ahli Lujo! Ahli Lujo! Apa? Tuanku pikir tuanku akan terlepas daripada hukuman? Tidak. Tuanku dan orang-orang tuanku semuanya akan dihukum. Oh, tidak ada sesiapa yang boleh menghukum beta. Melainkan beta yang boleh menjatuhkan hukuman. Hukuman yang pertama, ayahanda Tuan Putri mesti mengembalikan negeri beta. Dan hukuman yang kedua, Tuan Putri mesti menjadi permaisuri beta. Wahai kau Baginda Masai, lebih baik kau serahkan Tuan Putri si Bujur Sirik. Lebih baik kamu semua menyerah sebelum askar-askar kami menjahanamkan kamu semua. Ahli Lujo, jangan masuk, berbahaya. Mati rela mati kerana Tuan Putri, tuanku. Apa-apa ada belum? Macam kita dulu muda-muda, Kanda. Baginda Masai, beta tak sangka mempunyai tujuan yang tidak baik. Dengan ini surat perjanjian, berarti negara Masai sudah beta taklukkan. Dengan sendirinya, Baginda Masai menjadi rakyat beta. Dari itu beta berhak akan hukumkan. Baginda Masai dan orang-orangnya sekalian dihukum penjara seumur hidup. Mika penyamun berdua yang membuat onar. Pada besok hari Mika dihukum pancung. Dan Mika juga ahli lujum negara. Beraninya memeluk putri beta di hadapan beta. Mika juga akan dihukum. Cukup bulan, kawin. Mari adinda kita balik. Walau begitu hatinya jujur, kian lama, kian masyhur, Gak Sultan sangat percaya. Cukup bulan, kawin. Jangan lupa ya. Sudah siap.
Hai Belalang, apa yang kau buat dekat sini? Kenapa kau belum tidur lagi? Dulu Belalang sudah bikin dinding, Bapak tak mau. Sekarang tidur kat mana, Pak? Kalau Belalang. Kalau begitu hatinya jujur, kian lama kian masyhur, hingga Sultan sang